معي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Kompleks Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulat
memperkuatkan Islam insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjur Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjur Husnul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul azim. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah bertemu kita lagi pada malam ini. Malam ini malam Jumaat, hari Khamis malam Jumaat, besok kita hari Jumaat, kita bersemayang Jumaat. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan Covid ini ada setengah masjid menghadkan sekian-sekian bilangan dan sebagainya, tetapi apapun dalam keadaan bergilir-gilir tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita berusaha mendapatkan tempat juga supaya tidak tertinggal Jumaat kita. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya harap tuan-tuan berusaha di mana juga tuan-tuan berada untuk menentukan tuan-tuan tidak tertinggal sampai 3 kali Jumaat tidak tertinggal. Tuan-tuan dan puan, tertinggal itu merupakan satu perkara yang agak perlu direnungkan bersama-sama kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, yang lainnya alhamdulillah malam ini malam Jumaat. Kalau kita tengok dalam sejarah-sejarah Nabi dan para sahabat, malam-malam lain pun mereka beribadah, tekun beribadah, khusyuk beribadah. Tuan-tuan dan puan, pada malam Jumaat dan pagi Jumaat ni mereka lebih tekun lagi, lebih intens lagi ibadah-ibadah mereka kerana menyambut hari Jumaat. Dalam hadis dikatakan, tuan-tuan, setengah-setengahnya menyebutkan hari Jumaat ini lebih hebat lagi, lebih utama hatta jika dibandingkan dengan hari raya Aidil Fitri, dengan hari raya Aidil Adha dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, malam ni malam Jumaat, marilah kita bersama-sama dalam pertengahan bulan Muharram ini tahun 1443 Hijriah ini, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita mengambil satu kesaksian di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita semuanya akan menjadi ahli syurga. Tajuk pada malam ini, tuan-tuan dan puan, insan ahli syurga, insan ahli syurga. Tuan-tuan dan puan, dalam konteks kita membincangkan personality mukmin, tuan-tuan dan puan. Dalam kita dah bincangkan personality mukmin paling tidaknya 4 program, saya rasa kita sudah membincangkan personality mukmin sampailah kita peringkatnya membincangkan siapa sebenarnya personality yang sebenarnya, personality mukmin yang sebenar-benarnya yang boleh diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi insan-insan yang dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, malam ni saya rasa perbincangannya bagus, tajuknya bagus tuan-tuan dan puan. Saya yakin tajuk ni tuan-tuan minat, tuan-tuan mahu, tuan-tuan nak dengar, tuan-tuan nak lihat, anak-anak kita nak lihat, suami isteri nak lihat, teman-teman kita nak lihat, tuan-tuan dan puan, sebab kalau kita tengok ciri-cirinya nanti, sifat-sifat ahli syurga, kita tengok bisik dalam hati kita, tuan-tuan dan puan. Aku ada tak sifat ini? Aku ada tak sifat ini? Aku ada tak sifat ini? Kalau kebetulannya kita belum ada lagi sifat itu dalam bulan 4 tahun 1443 Hijriah ini, maka kita tumbuhkanlah sifat-sifat itu. Cambahkanlah sifat-sifat itu. Berbungakanlah sifat-sifat itu. Berputiklah sifat-sifat itu. Berbuahlah sifat-sifat itu insya-Allah. Inilah tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Sebelum itu tuan-tuan dan puan, jangan lupa tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita punya yang sebagaimana disebutkan dalam iklan tadi, saya nakkan memperkemaskan saja lagi tuan-tuan dan puan, kita punya sijil wakaf tunai, mur, sijil wakaf tunai mur, RM10, RM50 dan RM100 tuan-tuan, malam Jumaat, besok hari Jumaat. Tuan-tuan niat bersama isteri, niat bersama anak-anak, niat bersama suami, seluruh anggota keluarga kita, sumbanglah kepada Komplek Anjur Husnul Khatimah. Sumbanglah kepada Komplek Anjur Husnul Khatimah. Wakaf boleh, zakat boleh, infak boleh, sedekah boleh, fidyah boleh, amal jariah fi sabilillah. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah satu-satunya projek yang akan menyelamatkan umat, insya-Allah. Usaha dakwah, usaha bersungguh-sungguh tuan-tuan dan puan, kita di Yayasan Sabaha ini untuk mempelawa teman-teman supaya mengikuti program-program di Komplek Yayasan Sabaha nanti, tuan-tuan, di Komplek Anjur Husnul Khatimah, untuk mereka mati sebagai ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, saya harap tuan-tuan dah ada memiliki jadual mingguan kita. Mur, jadual mingguan kita, Mur. Jadual mingguan setiap minggu, tuan-tuan. Setiap hari Ahad kita keluarkan jadual, tuan-tuan dan puan, untuk minggu itu. Memanglah tajuk-tajuknya sama saja. Itu tajuk umumnya sama, tajuk payungnya sama. Kita ada tajuk kecil. Tiap-tiap kali kita bertemu, umpamanya hari ini, tajuk umumnya personality mukmin,
Tapi yang kita bincang hari ini, tajuk perbincangan kita yang lebih khusus ialah namanya Insan Ahli Syurga, Insan Ahli Syurga. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, saya harap jangan lupa 28 hari bulan, tuan-tuan. Besok 27, 28. Tinggal 1 hari saja lagi untuk tuan mendaftar, tuan-tuan, mengikuti webinar, seminar online dengan telefon saja. Orang Singapura pegang telefon, orang Brunei pegang telefon, Selatan Thailand pegang telefon, orang Indonesia pegang telefon. Pegang telefon saja. Kita berseminar selama 3 jam setengah, tuan-tuan dan puan. Pukul 9.30 sampai pukul 1 kita berseminar nanti. InsyaAllah, saya bersama Ustaz Nur Hizam namanya akan mengendalikan program daripada awal hingga akhir. Program itu membincangkan tajuk Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Saya menyerukan tuan-tuan, saya menyerukan kepada tuan-tuan dan perempuan seluruhnya. Ikutilah program ini, tuan-tuan. Baru kita nampak sebenarnya di mana kita. Di mana kita? Kalau kita dipanggil minggu ini, bulan ini, tahun ini, di mana kita waktu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Di mana fardu ain kita? Di mana fardu kifayah kita? Di mana solat kita? Di mana Quran kita? Di mana isteri yang akan ditinggalkan? Di mana anak yang akan ditinggalkan? Di mana harta kita? Allah, tuan-tuan dan puan. Inilah persoalan-persoalan yang perlu dijawab sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mati dalam husnul khatimah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah saya harap tuan-tuan malam ni juga percuma, tuan-tuan, percuma. Malam ni juga bagi nama, bagi nombor telefon, bagi email. Kalau ada email, kalau tak ada email tak apa, bagi alamat. Nama, nombor telefon, email, alamat, nama telefon, nombor email, alamat kepada saya atau kepada Nisa. Nisa ni kita punya pegawai tuan-tuan dan puan yang akan menyambut panggilan tuan-tuan dan puan dan seterusnya mendaftarkan tuan-tuan dan puan. Hanya yang mendaftar saja yang boleh mengikuti, yang tidak mendaftar tuan-tuan kita dah bagi 2 bulan, kita dah bagi tahu tuan-tuan dan puan, insya-Allah yang tidak mendaftar minta maaf tuan-tuan, duka cita tidak dapat mengikuti program ini insya-Allah. Jadi yang keempat tuan-tuan dan puan, saya harap tuan-tuan bersama-sama dengan kita tuan-tuan ikutlah TikTok saya tuan-tuan, TikTok doktor yang bersama dengan kita pada malam ni yang saya perkenalkan sebentar lagi pun sudah ada TikTok account-nya. Saya dah ada TikTok account saya tuan-tuan ya. Dalam TikTok account saya ni tuan-tuan dan puan, kita mula pukul 9 pagi. 9 pagi tuan-tuan, insya-Allah 9 pagi kita ada program live tuan-tuan dan puan ya. Program insya-Allah pukul 9 pagi. Nama programnya ialah tuan-tuan ya, insya-Allah nama programnya Amalan Kredit Pahala Melangit. Lepas tu pukul 10.30 pagi tuan-tuan dan puan kita ada insya-Allah video kita tontonkan video pukul 10.30 pagi insya-Allah. Video tuan-tuan dan puan yang akan berceritakan mengenai berbagai-bagai perkara tentang hal-hal kebersamaan kita untuk mentabatkan Islam. Lepas tu tuan-tuan sebelah 10.30 pagi kita ada pukul 5.30 petang. 5.30 petang kita cerita mengenai tuan-tuan masalah gadget kita. Masalah ketagihan gadget dan sebagainya yang saya membentangkan masalah itu dan mencari jalan penyelesaian kepada masalah itu. Malam ini tuan-tuan pukul 10.30. Setiap malam 10.30. Malam ni 10.30 tuan-tuan dan puan. InsyaAllah 1 minit setengah ke 2 minit. 1 minit setengah ke 2 minit. Tetap satu siri. Siri yang pertama malam ini. Apa dia? Beberapa kesilapan mendidik anak dan cara-cara mengatasinya. Beberapa kesilapan mendidik anak, cara-cara mengatasinya dalam TikTok, Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. TikTok, tuan-tuan, ID-nya Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. InsyaAllah, tuan-tuan, ya, nanti doktor pun akan bagi tahu dia pernah ada TikTok account. Bolehlah tuan-tuan mengikutinya, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah, dengan tidak memanjangkan kalam lagi, tuan-tuan, saya saja menyebutkannya untuk menambah pada iklan yang diberikan sebentar tadi, tuan-tuan dan puan, supaya tidak-tidaknya 28 hari bulan ni, program hari Sabtu ni, tuan-tuan dapat mengikuti bersama-sama dengan isteri, suami, anak-anak dan sebagainya, insyaAllah. Kita memperkenalkan yang akan membicarakan tajuk pada malam ini tuan-tuan dan puan ialah Dr. Izwan Muhammad Yusof daripada JAKIM, bahagian keluarga, bahagian komuniti di JAKIM, tuan-tuan dan puan, insya-Allah akan membincangkan tajuk tuan-tuan, tajuknya ialah Insan Ahli Syurga. Jadi assalamualaikum Datuk Dr. Izwan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Datuk? Doktor sihat ya? Alhamdulillah Datuk sihat. Datuk sihat? Dah. Second dose doktor dah lepas ya? Alhamdulillah dah lepas Datuk. Saya pun dah lepas rasanya 5 hari yang lepas lah, alhamdulillah. Nampaknya tak ada siap aja. Saya ada demam setengah hari saja demam, itu saja. Ya. Doktor tak ada kata apa-apa, tak ada side effect, tak ada apa ya? Tak ada, alhamdulillah Datuk. Syukur alhamdulillah. Okey. Doktor, alhamdulillah malam ni tajuk kita doktor Insan Ahli Syurga. Kemungkinan besarnya tuan-tuan Ustazah Muzayyanah Alhamdulillah mungkin ada masalah internet, saya dah beritahu. Mungkin tak dapat menyertai. Kalau dapat menyertai pun, kalau bila-bila internet dah elok, saya harap muncullah nanti Ustazah Muzayyanah dan sebagainya. Apapun Ustazah dah ada Datuk? Dah ada dah? Dah ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dah beritahu tadi ada masalah internet. Assalamualaikum Ustazah.
Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. diberitahu tadi oleh Nur yang teknikal kita, dia kata Ustazah ada masalah internet. Jadi saya pun tak apalah, kita mula dulu, Ustazah boleh masuk kemudian lah. Alhamdulillah, okey dah. Okey dah, Alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah. Tajuk malam ni Ustazah ialah Insan Ahli Syurga. Insan Ahli Syurga. Dalam konteks kita bercerita tentang personality mukmin, dalam personality mukmin itu pecahan utamanya ialah Insan Ahli Syurga. Jadi kita minta Ustaz Izwan, Dr. Izwan untuk memulakan program ini macam mana mukadimah yang sesuai kalau kita membincangkan tajuk Insan Ahli Syurga. Dan kita bincangkan, tuan-tuan, kita bincangkan pada malam yang dikatakan Umul Ayam, Sayyidul Ayam, hari Khamis malam Jumaat pada malam ini, besok bersemayam Jumaat kita. Inilah tuan-tuan, satu perbincangan yang menarik pada hari yang menarik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sila Dr. Izwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya kasihi Ayahanda Datuk Dr. Sanali, seterusnya bahagia rakan ahli panel, guru Ustazah Muzayyanah Abdullah, seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni Datuk Ustazah kita bersama lagi kali kelima Datuk saya pun dah tak ingat kali ke berapa. Alhamdulillah. Jadi malam ni kita nak bincang sebagai mungkin kemuncaknya Datuk setelah beberapa siri yang lepas. Malam ni personality mukmin insan ahli syurga. Saya tertarik nak mulakan Datuk dengan memetik ayat daripada surah Al-Lail. Surah Al-Lail ni atas daripada surah Ad-Duha. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sadaqallahul azim. Adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertakwa, yakni meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah ke atasnya dan mengerjakan suruhan Allah, serta ia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik, maka sesungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesenangan, yakni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini Datuk kita boleh kenal pasti beberapa elemen ataupun ciri penting insan ahli syurga. Yang pertama, dia bersifat sentiasa nak memberi apa yang ada pada diri dia pada jalan kebaikan. Boleh jadi orang yang ada harta, dia akan belanjakan harta fi sabilillah, di jalan Allah. Datuk biasa ulang dan ulang senang pendengar, kalau boleh kita sumbang kepada anjung husnul khatimah kompleks ini, sama ada dengan sedekah, zakat, wakaf dan sebagainya. Maknanya kalau kita ada sedikit, kita berilah apa yang ada walaupun sedikit. Kalau ada banyak, maka berilah apa yang sekadar ataupun yang seadanya dengan kita harta yang kita ada tadi. Kemudian kalau orang itu mungkin dia tidak ada harta Datuk, boleh jadi dia memberikan tenaga. Kita dengar Datuk ada banjir besar ataupun kepala air di sekitar kawasan Titi Hayun di Yan dah. Dan kita nampak viral 2-3 gambar sehari dua ni bagaimana ada yang dikatakan tentera semut merah Datuk, iaitu unit amal dengan baju serba merah, mereka memasang pipe di kawasan-kawasan lereng bukit dan gunung, dan ada gambar yang viral mereka sedang solat di tepi-tepi air terjun ketika itu. Jadi saya nak mengatakan bahawasanya Datuk, ada orang dia tak ada harta tapi dia ada tenaga. Dia ada tenaga, jadi dengan itu dia memberikan apa yang ada walaupun tenaga dia. Ini yang boleh sama-sama kita ambil pengajaran. Kemudian yang kedua, dia bertakwa kepada Allah, dia membenarkan apa yang balasan baik daripada Allah, maka kata Allah, fasadu yassiruhu lil yusra, maka sesungguhnya kami akan memberikan kemudahan untuk mendapat kesenangan, yakni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam Datuk. Itu sebagai mukadimah. Alhamdulillah. Masya-Allah tuan-tuan, daripada surah Al-Lail yang disebutkan oleh Al-Fadhil Doktor tadi tuan-tuan, mengulas mengenai antaranya sifat-sifat ahli syurga. Banyak lagi tuan-tuan. Ada yang saya baca tuan-tuan ada 22. Ada yang tuan-tuan 40 tuan-tuan.
Maknanya tuan-tuan dan puan, masya-Allah dalam Al-Quran tuan-tuan dan puan boleh dikatakan setiap page tu bayangan-bayangan, setidak-tidaknya bayangan-bayangan ahli syurga tuan-tuan. Bukan saja bukan bayangan syurga, bukan saja bayangan kenikmatan syurga, bukan saja bayangan keindahan syurga, tetapi juga dibayangkan penghuni-penghuni syurga. Tentang bidadari-bidadari syurga saja tuan-tuan dan puan, berapa surah, berapa ayat yang mencangkan tentang bidadari syurga. Masya-Allah tuan-tuan dan puan. Saya nak pergi kepada Ustazah Muzayyanah. Ustazah, ya, kalau tadi kita katakan ciri-ciri ahli syurga itu, tajuknya insan ahli syurga. Insan ahli syurga. Saya nak tanya peringkat awal ni, macam mana terbukanya? Kepada siapa terbukanya? Satu tempat yang tuan-tuan dan puan, masya-Allah, satu tempat yang tidak dapat digambarkan. Mata tak dapat menggambarkan, telinga tak dapat menggambarkan, mulut tak dapat menggambarkan, hati tak dapat menggambarkan. Keistimewaan yang ada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh digambarkan dengan kehidupan makhluk. Tuan-tuan, kalau dia kata bunga di syurga bukan bunga makhluk yang kita tengok, buah di syurga bukan buah makhluk yang kita tengok ni tuan-tuan. Sangat istimewa, ribu-ribu kali lebih istimewa daripada buah-buah yang kita nikmati dalam dunia ini tuan-tuan. Air di syurga, air mengalir susu-susu seperti susu-susu dengan baunya begitu harum, tak dapat digambarkan tuan-tuan. Bayangkan Sungai Kelang, bayangkan Sungai Gombak, bayangkan tuan-tuan dan puan. Inilah tuan-tuan perbezaannya. Apa yang saya nak minta Ustazah di peringkat awal ni Ustazah, kalau dapat Ustazah, siapa yang, adakah syurga ni eksklusif atau inklusif? Eksklusif artinya dia tertentu kepada seseorang manusia, satu kumpulan manusia, atau inklusif artinya dia terbuka. Siapa yang mempunyai kriteria itu, dia akan diterima oleh Allah menjadi insan syurga. Siapa calon-calon syurga? Ustazah Muzayyanah. Sila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Ayahanda yang saya hormati, kasihi kerana Allah, Dr. Izwan, rakan panel, masya-Allah, guru saya juga, subhanallah, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur setinggi-tingginya pada Allah kita bertemu pada Khamis yang keempat pada bulan ini. Masya Allah, saya setuju Dr. Izwan kata inilah kemuncaknya mungkin, dan tajuk yang Datuk pilih tak pernahnya mengecewakan kita. Kita sebagai panel ni sentiasa bila last minute dapat tajuk dari Datuk ni macam meremang bulu roma kan. Tak layak sangat untuk membahaskannya. Itulah dia insan ahli syurga. Tapi soalan daripada Datuk tadi, Masya Allah, siapa yang layak? Saya kebetulannya depan saya ni ada kitab wasiat 4 imam. Tajuknya disuruh berdoa untuk masuk syurga. Maka doa ni senjata orang beriman, sahabat-sahabat muslimin muslimat. Saya senyum ni bila Datuk tanya soalan siapa yang layak. Jadi elok depan saya ni, subhanallah. Abu Lais berkata, sesiapa yang ingin mendapat kehormatan, yakni sebagai ahli syurga itu, insan yang dimasukkan ke syurga, semua kita ni insya-Allah mampu. Tidak ada makam tertentu, tidak ada kluster-kluster yang mana bahasa kita sekarang ni. Masya Allah, ada 5 perkara. Semua kita jom bersama-sama untuk kita capainya, untuk menjadi insan ahli syurga. Sebab sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau sekali baca ni macam mudah. Sebab tu Datuk, kalau Datuk ingat saya tulis awal PKP dulu adalah buku Angan-Angan ke Firdausi. Saya kata kenapa buku tu dinamakan Angan-Angan ke Firdausi. Saya kempen pada seluruh kuliah-kuliah muslimat saya, takutnya ia hanya menjadi angan-angan. Sebab yang saya tulis dalam buku tu adalah kisah-kisah harian biasa sebagai isteri, sebagai ibu, sebagai anak kepada mak ayah kita. Tapi bila sampai ke tangan pembaca, Ustazah, buku ni santai, tapi rasanya macam susahnya nak masuk syurga tu. Macam tu komen daripada ramai orang. Maksudnya boleh mudah untuk masuk syurga, tapi bila baca balik buku tu, sebagai isteri susahnya, sebagai anak-anak susahnya. Jadi kita ambil kata-kata alim ulama ni, subhanallah. Pertama, menahan dari maksiat. Sebab Allah berfirman, bermaksud dan menahan nafsu dari maksiat, maka syurga tempatnya. 1. Kedua, sahabat-sahabat rela dengan pemberian yang sederhana. Rela dengan pemberian yang sederhana. Sebab tersebut dalam satu hadis, harga syurga itu ialah tidak rakus pada dunia. Harga syurga itu tidak rakus pada dunia. Jadi hidup ni perlu bersederhana. Ketiga, rajin pada tiap taat dan semua amal kebaikan.
Apa saja kita pun faham Allah seru dalam bab-bab baik ni, fastabiqul khairat. Bila kita tahu benda tu baik, bersegeralah kita tanpa tapi, tanpa nanti. Ustaz Azai suka sebut macam ni, sebab kemungkinan amal itulah yang menyebabkan pengampunan dan masuk syurga. Kalau tadi Al-Fadhil Doktor sebutkan tentang kita punya semut merah tu, boleh menjadi contoh walaupun dah jadi beberapa isu anak muda kan Ustaz, subhanallah. Tapi petang ni kita dikejutkan dengan berita seorang anak kecil di Sabah. Masya Allah, yang selalu kalau Datuk sebutkan TikTok, anak kecil ni ada Facebook tersendiri dan followers dia ribuan Datuk. Anak dia Aming, usia 8 tahun baru. Tiba-tiba khabarnya tadi dia meninggal dunia disebabkan bukan COVID, tapi sesak nafas biasa. Mak dia kata lepas makan mi segera, tiba-tiba sesak nafas, mak dia pun buat tak kisah sebab anak ni tak ada penyakit. Ya Allah, ya Rasulullah, sahabat-sahabat muslimin muslimat, insaf kita ajal. Anak kecil yang bahasanya melucukan, katanya sebelum menghembuskan nafas terakhir, sempat pesan dekat mak dia tutup aurat rapat-rapat. Bahasa mereka tu kan, sebab takut nanti ayahnya berdosa. Jadi terkesan di hati ibu ni, Allahu Rabbi, sahabat-sahabat. Jadi maknanya setiap kita bila tahu benda tu amal kebaikan, peringkat usia mana pun kita, sebab kita punya akal, budak sekecil itu pun dalam celotehnya boleh berpesan-pesan kebaikan. Sahabat-sahabat tak perlu nak tunggu dia habis mengaji sekolah agama, simple tapi sampai ke hati kita. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat rajin, taat dalam setiap amal kebaikan, sebab syurga yang diwariskan kepadamu kerana apa? Kerana amal perbuatanmu. Yang keempat, sahabat-sahabat, cinta pada orang-orang soleh dan bergaul dengan mereka. Kerana apa? Diharapkan syafaatnya. Sebab itu disebutkan perbanyakkanlah kawan, kerana tiap kawan itu ada syafaatnya pada hari kiamat. Maksud setiap orang yang kita temui pasti ada kebaikannya. Okey? Terakhir yang kelima, memperbanyak doa dan minta masuk syurga, yakni mati dalam husnul khatimah. Allahu Akbar, ini bagi saya, kita tak tanyalah golongan yang mana. Maksudnya semua kita berhak untuk masuk ke syurga itu dengan melakukan 5 perkara. Saya nak tutup untuk pertemuan awal ni Datuk dengan apa yang saya sebutkan dalam kitab ini, betul-betul deep lah orang kata kan. Ada seorang zahid, seorang yang zuhud ni makan sayur dan garam. Lalu ditegur oleh orang. Ini kisah-kisah alim ulama dulu kalau kita baca, subhanallah, jauhlah dengan kita. Kamu cukup ke dengan itu tanpa roti? Maknanya makan sayur dengan garam bagi kita, Allah apalah rasa kan? Jawabnya, saya jadikan makanan itu untuk masuk syurga. Sedang engkau jadikan makanan itu untuk ketandas. Kau makan segala yang lazat dan akhirnya ketandas. Sedang makan sekadar untuk menguatkan taat, yakni makin rajin beribadah, semoga saya akhirnya sampai ke syurga. Ini bicaranya ahli syurga, insan ahli syurga. Jadi bila kita baca kitab-kitab yang macam ni, ya Allah, jangan perasanlah nak masuk syurga tu, tapi malam ni insya-Allah kita berbicara, sahabat-sahabat, rakan-rakan muslimin muslimat dirahmati Allah, sepertinya kita bakal ahli syurga itu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Masya Allah. Memang terasa kita lah Ustazah, kita lah. Amin. Tak ada kita pun kita jugalah Ustazah. Dan kita kalau tidak kita pun mohon dah malam ni. Nangis di depan Allah. Kalau nama kita belum dicatat malaikat sebagai nama yang tersenarai sebagai ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, mohon kepada Allah. Doa. Yang kelima tadi doa, tuan-tuan. Doa. Doa untuk diberikan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Doa daripada tuan-tuan, doa daripada para penonton. Saya yakin tuan-tuan dan puan, orang yang tidak meninggalkan salat, yang menjaga tuan-tuan, yang bersuami, jaga suami, yang berpuasa pada bulan Ramadan, yang banyak berbakti, tuan-tuan dan puan, berikan bakti kepada agama dan sebagainya. Kalau misalnya wanita, dia masuk besok boleh memilih syurga, dia boleh tentukan tuan-tuan, yang mana aku nak masuk. 8 pintu syurga tu aku nak pilih yang mana. Dipimpin tangannya oleh malaikat untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, apa yang disebutkan oleh Ustazah tadi ada 5 perkara, tuan-tuan dan puan. Saya rasa tidak berat sangat. Hanya berat nak melakukan. Sebut tak berat, tuan-tuan, fikir tak berat, tapi nak melakukan agak berat, tuan-tuan. Besok pagi sajalah, tuan-tuan. Besok pagi sembahyang Jumaat, masjid depan rumah saya ni biasanya lah ada rakaat yang pertama baca surah As-Sajdah, rakaat yang kedua membaca surah Al-Insan.
Masya Allah tuan-tuan dan puan, kalau kita tak ada bersama, tak ada dalam suatu, sekarang dah dibuka tuan-tuan, bukan dah dibuka, maknanya masjid dekat rumah saya ni, sebelah rumah saya ni tuan-tuan dan puan, bolehlah insya-Allah. Rasanya kalau subuh tu 3 saf masih ada lagi lah tuan-tuan dan puan, dengan kita mengikuti secara rigid SOP yang telah diletakkan kepada kita. Tapi tuan-tuan, kalau bisa kita besok kita tidur juga, subuh tak buat juga, aduh, tak bangun juga, tahajud tak buat juga, Quran tak baca juga, Masya Allah, hadis tak baca juga, ilmu tak berjalan juga. Allah, didikan anak-anak tidak jalan juga apa tu besok pagi, nasihat juga tidak diberi pada anak dan isteri dan sebagainya. Allah tuan-tuan, macam manalah kita nak jadi calon. Padahal Ustazah kata tadi, surga ni tuan-tuan is inclusive, bukan eksklusif, inklusif. Inklusif artinya terbuka luas kepada tuan-tuan. Orang kulit hitam boleh masuk syurga, orang kulit putih boleh masuk syurga. Orang Afrika boleh masuk syurga, orang Asia boleh masuk syurga. Orang Amerika boleh masuk syurga, orang Timur Jauh, Jepun sana pun boleh masuk syurga, tuan-tuan. InsyaAllah. Doktor, saya ini biasa, tuan-tuan. Hadis yang disebutkan ni, 7 golongan yang dinaungi arasy, ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu wasyabun nasyafi ibadati rabbih. Maknanya orang muda tuan-tuan, pemuda remaja yang memang terdidik. Didikan agama, didikan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya menjadi remaja, membesar dan masuk alam dewasa pun dengan ibadah, dengan tanda-tanda ibadah, dan Allah terima mereka diletakkan di bawah arasy Allah. Ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah rupakan tuan-tuan prospek-prospek yang jelas untuk dijadikan calon syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya, para penonton, maknanya nak jadi ahli syurga ni didikannya daripada awal. Kalau boleh daripada alam rahim sudah dididik, alam kanak-kanak sudah dididik, alam remaja sudah dididik, alam pradewasa sudah dididik, alam dewasa terus mendidik. Bahkan tuan-tuan dia katakan lifelong learning sampai kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun pendidikan terus berjalan. Jadi maknanya saya nak tekankan yang dibaca tadi doktor ialah maknanya nak jadi ahli syurga ni perlu ada didikan seawal-awal mungkin. Kalau dia merupakan remaja, mati dalam keremajaannya, mati setelah mereka dididik menjadi insan yang terbaik, menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana doktor? Baik, terima kasih Datuk. Alhamdulillah, soalan Datuk itu sangat kena dengan suasana pada ketika ini. Anak-anak remaja kita, muda belia kita sangat perlu untuk kita dekati, dampingi dan bimbing mereka. Kalau kita lihat pada malam ni Datuk, saya yakin sedang penonton, pendengar kita ni ramai ibu-ibu, ramai orang perempuan Ustazah, ya Datuk. Ni ramai followers Datuk ni, orang perempuan ni. Tapi betul, kalau kita nak tengok anak muda ni Datuk agak kurang. Sebab itu saya yakin, kerana itulah Datuk explore TikTok. Anak-anak muda kita ramai di sana. Termasuk juga laman Twitter. Alhamdulillah saya pun ada juga akaun Twitter dan saya nampak memang di Twitter, TikTok adalah kegemaran anak muda masa kini. Mereka dah jarang di Facebook Datuk, mereka jarang mungkin ada di Instagram masa sebagian besar. Tapi ramai yang sudah berpindah ke Twitter dan juga TikTok. Jadi bagaimana kita boleh dampingi mereka, dekati mereka, macam Ustazah katakan tadi, mesej yang kita kata santai tapi sampai. Mungkin kadang-kadang kena bantai juga Ustazah. supaya apa, masuk dalam hati. Sebab kita kata orang muda ni, mereka ada semangat, mereka kadang-kadang ada jiwa memberontak Datuk. Tetapi dengan hikmatus syuyukh yang kita katakan, kebijaksanaan orang-orang yang berusia, orang berpengalaman, maka dengan itulah kita memimpin dan memandu mereka. Jadi saya ingat Datuk, dalam pengalaman saya bersama dengan golongan remaja muda belia ini, saya yakin mereka ni Datuk adalah orang-orang yang insya-Allah kalau dipandu dengan betul, mereka akan jadi generasi yang hebat. Ini yang kita kena yakin. Sebab mereka ni generasi pewaris kita Datuk. Kalau kita kata Datuk dah umur 73, 74, maksudnya apa yang Datuk wariskan selama hampir 40 tahun dalam program-program pembinaan keluarga jati diri remaja sebelum ini, inilah saham yang akan diwarisi oleh anak-anak kita. Mungkin saya sebahagian daripada yang pernah mengikuti program-program Datuk di awal usia 20-an, 30-an dulu. Tapi yang bagaimana kita nak dekati anak-anak yang mungkin baru meningkat remaja dan dewasa.
18 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Mereka ini aset negara, Datuk. Jadi saya katakan, kalau kita boleh lihat sedikit tentang apa yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam surah Al-Lail yang saya bacakan di awal tadi, kita sambung lagi pada ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-21. Sebenarnya, Datuk, kata para ulama tafsir, ayat daripada ayat 17 sampai ayat 21 ni khusus kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita lihat apa kata Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan akan dijauhkan azab neraka itu daripada orang-orang yang bertakwa, yang sungguh, yang benar takwanya. Siapa dia? Yang mendermakan harta dengan tujuan membersihkan diri, juga harta bendanya, sedangkan dia tidak mengharapkan balas daripada sesiapa pun, kecuali mengharapkan kerajaan Allah Tuhan yang Maha Tinggi, dan demi sesungguhnya ia akan berpuas hati pada hari akhirat mendapat segala apa yang disediakan oleh kami kepadanya. Rupanya, Datuk, ada kisah Ustazah, ya. Satu ketika kalau kita lihat, Bilal bin Rabah diseksa di tengah padang pasir. Okey, tuan dia bernama Abdullah bin Jud'an. Bagaimana Bilal diseksa, diletakkan batu besar di atas dada di tengah padang pasir yang panas, diugut, diancam untuk kembali ke agama asal, menyembah berhala. Tapi Bilal dengan tegas menjawab, walaupun dalam keadaan mungkin lemah, sakit, diseksa begitu, dia tetap menjawab, Ahad, Ahad, Ahad. Allah yang Maha Esa diulang 3 kali. Subhanallah. Kemudian ketika itu, bagaimana tuan-tuan puan-puan semua, Rasulullah SAW berjalan melihat Bilal sedang diseksa ketika itu. Dan Nabi kemudiannya melintasi dan mengatakan, wahai Bilal, kamu akan dibebaskan. Kemudian bila sampai kepada Abu Bakar, Nabi mengatakan, Abu Bakar, Bilal sedang diseksa. Nabi tidak beri arahan apa-apa, Datuk. Nabi hanya mengatakan Bilal sedang diseksa. Rupa-rupanya inilah kehebatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang merupakan sahabat karib Nabi, merangkap bapa mertua Nabi, kerana Nabi berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha, anak Abu Bakar. Abu Bakar secara automatik Datuk terus ambil seuncang emas ataupun dinar, dan dia jumpa Abdullah bin Jud'an dan dia tebus Bilal. Ketika itulah yang dikatakan adalah 2-3 orang yang kita katakan samseng kampung pisang ni, Datuk, waktu zaman tu lah. Ini zaman-zaman apa Sarip boleh. Yang tak puas hati bila mana Abu Bakar dia bebaskan Bilal, tebus Bilal, mereka mengejek Abu Bakar. Mereka kata, korang tengoklah Abu Bakar, dia bebaskan Bilal kerana nakkan sesuatu. Lalu turunlah ayat ini untuk mengatakan bahawasanya Abu Bakar melakukan itu bukan semata-mata untuk dapat pujian sesiapa, tapi semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak tegakkan kepada diri anak muda yang dah tersebut dalam hadis tadi, orang muda yang cergas sekalian beribadat kerana Allah, pastikan segala amal yang kita lakukan hari ini semata-mata untuk dapat keredaan Allah, bukan kerana pujian manusia, bukan kerana nak diangkat dan disanjung. Itu semua akan menghancurkan amalan kita. Maka inilah yang saya kira, Datuk, yang boleh kita jadikan panduan kepada anak muda, kerana mereka lah generasi pewaris kita nanti. Wallahu'alam. Alhamdulillah. Masya Allah, tuan-tuan. Itu seruan ujungnya, tuan-tuan. Dia menyeru kepada anak muda, menyeru kepada ibu dan ayah yang mendidik anak. Ibu dan ayah adalah guru pertama, murabbi dan murabbiyah yang pertama yang mendidik anak-anak kita, tuan-tuan dan puan. Pastikan anak-anak kita masuk dalam kumpulan tadi. Anak muda yang dibesarkan dalam suasana Islam, yang dibesarkan dalam suasana beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dibesarkan hati mereka sentiasa takut kepada Allah, takut kalau mereka tersisih daripada barisan, tuan-tuan dan puan, beraturnya kita, queue-nya kita untuk masuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, saya harap seruan daripada doktor tadi malam Jumaat, tuan-tuan,
bukan seruan sebarang seruan. Saya harap seruan itu masuk dalam hati, tertumpu pada jiwa halus kita. Untuk malam ini kita berikrar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun awal pagi besok tuan-tuan, paling tidak 2 rakaat tahajud, 2 rakaat sembahyang taubat, 2 rakaat sembahyang hajat, dan kita munajat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas itu tuan-tuan tegakkan jemaah dalam rumah atau ke masjid atau surau. Tuan-tuan jangan lupa salat sunat fajar 2 rakaat. Pahalanya dunia dan isi-isinya. Dan lepas itu kita sembahyang bersama dengan imam, salam sembahyang subuh berjemaah. Tuan-tuan insya-Allah itulah di antara jalannya untuk menjadi ahli syurga yang sebagaimana seruan daripada Al-Fadhil Dr. Izwan sebentar tadi. Saya nak pergi kepada Ustazah. Ustazah, ni saya nak pergi ni global sikit ni Ustazah, iaitu juga dalam hadis yang sama Ustazah. Bahkan yang pertama, saya nak reservekan pada Ustazah. Tadi nak tanya pada Dr. Izwan, tapi saya ingat saya nak tanya pada Ustazah lah. Okey, orang yang salah satu daripada 7 golongan yang dinaungi oleh Arasy Allah, ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama tuan-tuan, Al-Imamul Adil, imam yang adil. Tuan-tuan, kita nak buat ni insya-Allah tuan-tuan dengan hati yang jujur atas nama dakwah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Pimpinan berubah dalam negara kita tuan-tuan dan puan, insya-Allah barisan kabinet pun mungkin akan berubah dan sebagainya. Pimpinan baru akan mengambil alih. Malam tadi tuan-tuan, saya bersama dengan Ustaz Ahmad Husam, Datuk Badarudin, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita bincang malam tadi. Tajuknya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita bincang tentang masalah kepimpinan dan sebagainya. Apa kesimpulannya tuan-tuan? Selagi pemimpin tidak berpijak kepada bumi Islam, selagi pemimpin tidak berpijak kepada iman, selagi pemimpin tidak berpijak kepada takwa, selagi pemimpin tidak mengambil Islam sebagai pilihan utamanya untuk membawa negara ini ke jenjang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, selagi itulah kemungkinan kita tak dapat keberkatan dalam usaha-usaha kita, tak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala dalam usaha kita. Jadi Ustazah, dalam konteks malam Jumaat malam ni, pertukaran pimpinan yang akan berlaku di negara kita sekarang ini, agaknya bukan nak menasihat, kita tidak ada cara nak menasihat agaknya, tapi kita nak cetusan sikit sebagai rakyat biasa, sebagai orang biasa, sebagai pendakwah, sebagai penulis, sebagai orang yang tengok ingin melihat sangat rindu dan tengok Islam dimartabatkan di negara kita ni. Apa agak-agaknya yang perlu dilakukan oleh orang yang memimpin dan orang yang dipimpin? Orang pemimpinnya rakyat, sebab pemimpin yang adil ini calon yang pertama masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Ustazah? Baik, Masya Allah. Terima kasih Datuk atas soalan tu. Memang kenalah dengan soalan. Sebab apa kena Dr. Izwan? Jangan cemburu soalan tu untuk saya, sebab memang selayaknya soalan tu untuk PM, Puan Muzayyanah. Okey. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, saya senyum ni pertamanya sebelum saya jawab soalan ayahanda Datuk, saya nak tambah sikit bukan tambah apalah, seronok bila Dr. Izwan bercerita pasal anak muda ni, macam dekatlah dengan jiwa mak-mak kita ni, sahabat-sahabat muslimin muslimat. Makna bila cerita pasal anak muda tadinya tu, macam mana kita nak bagi tahu sebab yang menonton ni ramai mak-mak ni, tolong kita pimpin anak-anak kita, sukarnya mereka untuk ke syurga Allah tanpa mereka mendapat redha ibu dan ayah. Jadi kalau awal mukadimah tadi Dr. Izwan sebutkan anak-anak muda kita yang bagaimana sekarang ni hujung jari saja, apa aktiviti-aktiviti yang anak-anak kita boleh masuk, boleh join program-program macam tu, beri galakkan. Ibu jangan risau melampau, anak nak pergi tolong banjir di Kedah tu contoh kan, tak nak bagi kan. Sebab saya pun hantar bantuan ke Bumi Kedah, yang saya sedih tim saya ni umur-umur datuk ni Dr. Izwan tahu tak, yang pengerusi masjid, imam-imam, mereka dok hantar gambar hari-hari setiap subuh. Ustazah ni gambar petang semalam, pagi semalam kami tak balik rumah langsung duk buat kerja ni. Ada yang terkehel pinggang dah. Ya Allah, cakap dengan ustaz suami saya, ya Allah bang rasa nak gatai kaki nak pergi sana semua ni. Sebab apa? Sebab ayah-ayah kita buat kerja, mana pergi anak-anak muda. Jadi kadang-kadang maknya tak payah COVID-COVID ni. Kita pun tahu SOP macam mana bila sahabat-sahabat kita duk buat kerja kat sana. Maksudnya jangan kita risau melampau. Anak-anak kita ni kalau kita wakafkan untuk agama Allah, Allah jaga mereka. Okay? Tapi dalam pada sekarang ni SOP-nya apa yang kita nak minta anak kita jaga-jaga. Dah cukup 2 dos vaksin contoh kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak jaga yang tu pun kita jaga sama. Pertama, bila menjawab tentang apa yang Datuk sebutkan, Datuk macam tahu je pagi tadi awal kuliah saya 8.30 pagi.
Ini kelas saya yang ke-6 Datuk. Anak-anak murid saya ramai. Ya Allah Ustazah, semoga Ustazah diberi kekuatan. Saya tak sedar sebenarnya dalam kata ya boleh okey je, maklum belajar stay at home. Tak sangka terlebih-lebih dah pula. Jadi sahabat-sahabat, saya sebut benda yang sama pagi tadi ni. Kerana apa? Saya kata bendera apa pun yang berada di atas tahta, warna apa pun hari ini, jom kita tanya siapa kita. Sebab Masya Allah sahabat-sahabat, pemimpin yang bagaimana dihantarkan kepada kita hari ini, Allah lebih tahu. Okay, rakyat yang macam mana, orang pimpinan yang macam mana sebenarnya yang Allah sesuaikan dengan pimpinan bentuk begitu. Masya Allah sahabat-sahabat, maksudnya bila kita mudah-mudah saja pemimpin tak betul, itu gagal, ini gagal. Sebelum kamu menuding yang di atas sana, siapa kamu yang sebenarnya? Jadi kita tak pernah boleh mengubah orang sampai bila-bila. Kita tak mungkin boleh mengubah orang. Allah sendiri sebut. Okay, sahabat-sahabat muslimin muslimat, kita nak ubah diri kita sendiri. Petang ini pula kita dikejutkan dengan angka COVID yang melampau, angka kematian hampir 400 orang COVID ni. Adakah Allah itu tidak mendengar doa kita selama ini? Dan kita memahami siapakah doa-doa yang terhijab. Sayu hati kita bila kita sebutkan sahabat-sahabat muslimin muslimat, sebab orang yang tidak mahu mengakui kesalahan diri. Orang yang tak mahu tunduk patuh kepada Allah. Kita tak mulakan dengan diri kita sendiri. Jadi kalau orang faham semua ni, dia tak berani nak mengatakan, oh usaha tu gagal, frontliners ni tak betul, pemimpin ni gagal. Tak berani. Sebab kita akan kata, salah aku ni ya Allah. Salah aku ni ya Allah. Kalau belum betul rumah kita, belum betul pimpinan dalam rumah kita, janganlah engkau menyalak-nyalak, minta maaf bahasa keluar daripada rumah untuk membina kerajaan Islam, untuk berdiri di atas paksi bumi yang betul-betul mengajarkan agama Islam, sebab diri kita belum sebenarnya udkhulu fis-silmi kaffah. Tak masuk lagi ke dalam Islam tu secara keseluruhan. Jadi penat kita bercakap untuk semua orang yang di luar rumah kita. Kalau dalam rumah, dalam diri kita sendiri tak dibetulkan. Lalu kita nak bagaimana lagi sahabat-sahabat para penonton? Okay? Yang nak disuruh balik kepada Allah tu kita. Soal nanti lepas 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, kita ataupun tidak yang berada di atas tahta itu, kita tetap akhirnya akan bertemu dengan Allah yang akan ditimbang satu persatu. Semua akan ditanya tentang apa yang engkau pimpin. Termasuklah kita, ibu dan ayah. Walaupun mungkin kita tak mampu mengejutkan anak-anak kita. Datuk cerita tadi, subuh, 3 soft. Walaupun dalam keadaan SOP sekarang ni. Siapa yang berada di soft-soft solat itu? Bagaimana caranya untuk kita membawa? Okay, apa kesilapan, kesalahan kita selama ini yang mereka tak boleh, susah sangat nak ikut? Apa yang kita tunjukkan dalam rumah kita? Masya Allah sahabat-sahabat, maka tolong mereka hari ini yang terpilih, besok yang akan diumumkan, takkan berada di atas tahta itu, takkan tersenarai nama mereka tanpa izinnya Allah. Yakinlah, tanpa izinnya Allah. Maka saya menegaskan Datuk, okay, betulkan saya doktor kalau salah, saya sebutkan macam mana. Kan? Walaupun kita tak suka dengan siapa yang sedang berada sekarang ni di atas tahta, yang besok akan dipilih mengelilingi sahabat-sahabat, mungkin pada kita tak suka. Tapi Allah tahu mungkin dengan cara itu untuk mendatangkan keharmonian. Mungkin dengan cara itu lisan kita, hati kita mudah untuk beristighfar. Mungkin dengan cara itu kita akan masuk ke dalam diri kita sendiri untuk membetulkan keadaan. Jadi daripada kita tohmah-menohmah, kita berdiri ramai-ramai, di mana dataran Merdeka sebagainya, suruh turun balik, pening belaka sahabat-sahabat. Pagi tadi saya tergelak dengan suami tengah sarapan, Datuk, dia kata apa? Ingat tak dulu-dulu masa sekolah kita kena hafal nama-nama menteri kabinet semua? Kan? Ya ke? Saya tak ingat lah pula ada ke kena hafal. Abang rasa kalau kita ada anak sekarang ni, cikgu mereka suruh hafal nama menteri-menteri semua, tak sempat nak hafal, dah tukar lain lagi. Tak sempat nak hafal, dah tukar nama lain lagi. Sian anak kita kena marah dengan cikgu. Dia kata apa? Sebab nak hafal tu bukan satu perkara mudah. Maknanya tak sempat nak hafal, saya pun pandang muka dia soheh juga bang ya. Tak sempat nak hafal, tukar lain lagi. Jadi sahabat-sahabat, kita ni lah fastaqim. Maka kita istiqamah, walau siapa pun yang di atas sana juga tepuk dada tanya iman balik kepada kita. Semoga bumi Allah ini subhanallah baldatun tayyibah wa rabbun ghafur tadi nak dapat pengampunan daripada Allah, nak mencantikkan, membaikkan negara kita, bermula dengan satu ahli kepada negara itu. Siapakah itu?
individu yang bernama Muzayyanah Abdullah tadi, semua sekali setiap kita. Wallahu a'lam, insya-Allah. Masya-Allah. Ustazah Zai. Terima kasih Ustazah. PM ni tuan-tuan. Yang Puan baru. Muzayyana. Puan Muzayyana, masya-Allah. Nama glamournya Zai, Ustazah Zai. Masya-Allah tuan-tuan dan puan, kita dah dengar daripada Ustazah. Sebenarnya perkara ni Ustazah dah bincang pagi tadi dalam kuliah Ustazah. Jadi mudahlah tuan-tuan keluar begitu saja kerana dah ada dalam fikiran struktur dalam minda tu dah ada untuk membincangkan perkara ni. Terima kasihlah Ustazah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, siapa juga yang diberikan tanggungjawab. Ini pilihan Allah. Macam Ustaz kata tadi, semuanya pilihan Allah. Digerakkan oleh Allah, dipilih oleh Allah. Yang itulah pilihan Allah yang tepat tuan-tuan. Kita pilih pun tepat, tapi pilihan Allah yang lebih tepat. Yang maknanya yang supremenya ialah Allah. Pilihan Allah itulah yang paling tepat sekali insya-Allah. Tuan-tuan, jadi Ustaz, saya nak pergi yang terakhir pusingan yang ketiga ni Ustaz ya. Satu lagi Ustaz, ini sesuailah agaknya dengan Ustaz. Masih juga tadi. Kita tak larilah. Saya ingat kita tak lari daripada itu. Siapa pun yang membincangkan tu ini agaknya banyak ayat Quran boleh dikemukakan, banyak hadis yang boleh dikemukakan, tapi saya mengambil ini hadis yang biasa sangat. Tuan-tuan dengar di surau, tuan-tuan dengar di masjid, dalam kuliah-kuliah, dalam simposium, dalam klinik-klinik tuan-tuan dengar hadis ini disebutkan. Sama ada ustaz atau ustazah, profesor, doktor dan sebagainya menyebutkan hadis ini. Yang salah satu daripadanya ustaz yang akan berada di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala dan merupakan prospek kepada ahli syurga Allah Subhanahu wa taala ialah rajulun qalbu mu'allaqun fil masajid, iaitu mereka yang hati mereka tersangkut, hati mereka selalu rindu, hati mereka terikat kepada rumah Allah yang namanya masjid. Jadi Ustaz, kalau kita dapat tengok sikitlah Ustaz macam mana caranya kita nak gerakkan, terutama tenaga muda, tenaga tua juga, tenaga yang dah nak mati macam saya ni pun tuan-tuan, macam mana nak digerakkan supaya they become a masjid goer. They become masjid goer. The children become masjid goer. The parents become masjid goer. Everyone in the family becomes masjid goer. Ini saya rasa satu benda yang saya rasa lah. Kalau ini dapat tuan-tuan tengok. Kalau seluruh rakyat Malaysia yang Islam semuanya ke masjid, tuan-tuan jangan lama. 100 hari tuan-tuan. 100 hari kita lakukan. Tuan-tuan akan dapat satu profil yang berbeza negara ini tuan-tuan. Berbeza insya-Allah. Mata kata berbeza, telinga kata berbeza, pandangan hati kata berbeza sebab turunlah keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, macam mana elemen pentingnya ni bahawa rajulun qalbu mu'allaqun fil masajid. Sila Ustaz. Baik, terima kasih Dato' di atas soalan tadi. Saya kira ini satu soalan yang menjentik dan juga membuka minda kita semua. Kalau tadi saya sebut PM tu merujuk pada Puan Muzayyanah. Saya ni Datuk kadang orang panggil DIY. Biasa DIY ni do it yourself. Tapi DIY ni Dr. Izwan Yusof lah. Tapi nak ceritanya, nak pergi ke masjid ni Datuk, kena usaha sendiri. Sebab kita tengok ayah-ayah kita, atuk-atuk kita, kalau saya ni pernah belajar di Kelantan Datuk ya, Ustazah, di Akademi Islam di Lampuri. Kalau di Kelantan ni Datuk, warga-warga mas ni yang umur dah 70, 80 dah bongkok 3 Datuk. Kita nampak kalau saya tu belajar di Lampuri, petang-petang nak sebelum maghrib itu kita akan nampak pakcik-pakcik ni inilah yang lebih awal datang ke masjid. Walaupun dalam keadaan bongkok mereka itu. Sebab apa? Mereka sudah terpaut hatinya dengan masjid. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Soalnya anak muda. Betul, kami Datuk di Lampuri dulu, mahasiswa ketika belajar di Akademi Islam di Lampuri, ada satu masjid yang istimewa depan tempat kami Datuk, Masjid Kampung Laut. Kalau kita on the way ke Kota Baru tu di Lampuri, sebelah kirinya Akademi Islam, cawangan di Lampuri, sebelah kanan tu Masjid Kampung Laut. Itulah masjid yang membina tarbiyah diri kami Datuk. Maknanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak kami di situ. Kami dilatih untuk beri tazkirah sesama kami. Kami dilatih untuk salat berjemaah sesama kami. Maknanya itulah yang membina kepribadian kami semua ketika itu. Jadi saya nak katakan bahawasanya untuk melahirkan sebuah generasi yang cinta kepada masjid, memang kita kena mula lebih awal daripada anak-anak. Sebab tu bila
zaman kita ni Datuk, bulan puasa lah biasanya. Ingat lagi Datuk, saya di Sarawak dulu lebih kurang 5 tahun. Nah, Tok Imam ni dia tak tahan anak-anak bising di belakang Datuk. Anak-anak bising di belakang. Jadi dia sound anak-anak malam tu lepas daripada Isyak. Dia kata siapa yang bising malam ni waktu tarawih nanti, saya akan kurung dalam bilik jenazah. Masya Allah. Saya akan kurung dalam bilik jenazah. Jadi terus malam tu senyap semua budak-budak Datuk. Saya nak katakan kadang-kadang pendekatan kita lah. Maknanya dengan anak-anak ini bagaimana? Sama ada kita nak berkasar, bertegas ataupun bagaimana berhikmah. Kerana inilah generasi yang akan bersama dengan kita. Yang akan mewaris kita. Saya ingat di Penang ada satu masjid Datuk dalam menarik anak-anak muda ni seawal usia 10 tahun, 8 tahun ke masjid. Mereka beri satu kad. Satu kad Datuk macam kalau kita pergi basuh kereta tu, kalau kata dapat 6 kali basuh kereta dapat 1 free. Jadi dia buat kad Datuk, setiap kali datang solat fardu jemaah tu, dia akan tik oleh nazir ataupun AJK masjid. Jadi hujung dah habis penuh satu kad 30 hari tu dia datang, masjid akan hadiahkanlah sama ada KFC ke apa-apalah, maknanya hadiah untuk anak-anak tadi. Jadi saya kira Datuk, apa saja pendekatan kita hari ni kena mengambil kira, jangan tinggalkan anak muda. Jangan tinggalkan remaja. Sebab mereka lah yang akan mengisi surau dan masjid selepas tiadanya kita nanti. Contohlah kalau ada imam-imam muda, walaupun hari ni orang kata apa Ustazah ya, ada da'i, ada PU, pencetus rumah, ada apa tu, imam muda. Tapi nak ceritanya sampai masa imam-imam yang dah berusia ini pun kena bagi ruang kepada anak-anak muda untuk ke depan menjadi imam. Sebab inilah yang akan menjadi pewaris kita selepas ini. Jadi saya kira Datuk, kalau ada pendekatan-pendekatan tu, insyaAllah anak-anak muda lebih terbuka hatinya untuk ke masjid, insyaAllah. Wallahu'alam. Alhamdulillah. Masya Allah. Cantik tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan ya, di Malaysia ni kita sangat bertuah tuan-tuan. Pergi di mana pun masjid ada. Selang-selang 1 km, 2 km, sejauh-jauhnya 3 km ada masjid. Di bawah masjid biasanya ada 4 sampai ke 12 surau. Ada masjid yang jaga 4 surau. Ada yang masjid di bawahnya 10 surau. Ada masjid yang saya tahu di bawahnya sampai 12 ke 14 surau. Tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan cuba bayangkan. Banyaknya surau, banyaknya masjid. Tetapi begitulah banyak surau, begitulah banyaknya masjid. Begitulah kosongnya surau, begitulah kosongnya masjid. Saya mengatakan kosong ni dalam proportional kosong tu. Kalau penduduk kawasan itu ada 1,500, tuan-tuan sepatutnya kalau 1% ada 150 orang dekat situ. Tapi tak jumpa 150 orang. Not even 1% tuan-tuan dan puan. Kalau hujan pula subuh, kadang-kadang Imam Bilal ada 3 orang lagi di belakang. Itulah tuan-tuan dan puan. Bila kuliah tuan-tuan, bila kuliah, ini satu fenomena lagi. Bila kuliah antara maghrib dengan isyak, habis saja maghrib, balik semua balik, tinggallah beberapa kerat, nak isyak nanti datang semula tuan-tuan. Saja orang balik nak avoid kuliah tuan-tuan. Cuba fikirkan saya pernah menyuarakan dan pengurusi masjid dan juga jawatankuasanya suka sangat apa poin yang saya beri itu, tetapi begitulah tuan-tuan dan puan. Maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, hilang tuan-tuan. Dekat-dekat nak isyak, azan isyak, datang balik untuk nak avoid. Memang dia tahu ada kuliah, tapi kuliah begitulah tuan-tuan. Adalah 10-15 orang, 20 orang, sekuat-kuatnya 30 orang daripada jemaah tadi yang hampir dalam 200 orang itu. Inilah tuan-tuan ceritanya tuan-tuan para pendukung yang agak-agaknya dengan semangat Jumaat, semangat pertengahan Muharram ini, semangat 1443 Hijriah ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita harap sangat perubahan akan berlaku. Ustazah yang akhir ni, Ustazah yang akhir ni, nak cerita air mata sikit, Ustazah, nak cerita air mata sikit. Macam mana satu orang sudah sampai satu peringkat keimanan tuan-tuan. Pemimpinnya dah sampai peringkat keimanan begitu, yang dipimpinnya sudah sampai peringkat keimanan begitu, anak mudanya dah sampai peringkat keimanan begitu, yang dewasa yang tua nak mati macam saya pun sudah sampai kepada titik keimanan seperti itu. Apa itu tuan-tuan? Rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah, iaitu mereka yang menyendiri tuan-tuan, dalam keadaan menyendiri mereka ingatkan Allah, besarnya agungnya Allah, kerdilnya mereka, hingga tercucur air mata mereka tuan-tuan. Mengingatkan agungnya Allah, kerdilnya mereka. Mereka menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana nak cari orang yang macam ni? Kalau dia pemimpin, pemimpin inilah agaknya
yang boleh mengibarkan bendera Al-Falah. Kalau mereka misalnya tuan-tuan dan puan yang dipimpin, orang yang dipimpin inilah yang akan bersama dengan pemimpin mengikut di belakangnya menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Ustazah dengan hadis? Kita teruskan hadis itu yang terakhir malam ini, tuan-tuan dan puan, kepada memperkatakan persoalan kerohanian yang mendalam, tuan-tuan. Kerohanian yang tak dapat digugat lagi, kerohanian itu dimanifestasikan melalui air mata yang dialirkan daripada air mata takwa, air mata yang beriman itu, insya-Allah. Macam mana Ustazah? Baik, bismillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Datuk untuk soalan yang terakhir ini. Masya Allah, tak kenal maka tak cinta. Itu mukadimahnya lah Datuk untuk soalan yang terakhir ni. Maksud saya, bila kita bercerita tentang syurga tanpa ada rasa, ternyata sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kita belum kenal syurga yang Allah ceritakan dalam Quran. Kalau kita kata disebutkan dalam Quran, bergementar hati orang-orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah, kita tak rasa macam tu, kita tak rasa bersalah pun bila dipanggil oleh Allah. Kenapa kita masih lagi berlengah-lengah sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah? Ternyata kita belum betul-betul bercinta dengan Allah. Tadi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, saya membaca bahagian dalam kitab La Tahzan, mencintai Rasulullah mengundang kebahagiaan. Apa kena-mengena mencintai Rasulullah boleh beri bahagia kepada kita? Maknanya nak kenal Allah, nak kenal Rasulullah, cuba kita tanya pada diri kita. Sekarang dah lebih setahun tak balik kampung, tak bertemu dengan orang-orang yang kita sayang, ibu, ayah, sahabat-sahabat muslimin muslimat. Kadang-kadang kita rasa, ya Allah Ustazah, nak tunggu sampai bila ni? COVID yang mati hampir 400 orang, takut kita ataupun mak ayah kita akhirnya kita tak bertemu. Setakat itukah keimanan kita yang menyatakan pertemuan yang paling indah bukan atas dunia ini tapi di dalam syurganya Allah, yang tidak mungkin ada pisah-pisahnya lagi? Kalau kita betul-betul mengimani itu sahabat, bohonglah kita tak sedih kalau kematian orang tersayang, terpisah dengan orang yang kita cinta. Tapi sebab kita tahu hanya sementara, diambil oleh Allah sementara, tempat berhimpunnya nanti di dalam syurga Allah. Jadi kenapa kita tak rasa seperti para salafus salih, orang-orang yang dijamin syurga? Saya nak bacakan satu malam ni, Datuk. Ibrahim bin Adham, popular jugalah nama ini. Ketika akan masuk ke tempat pemandian, dilarang oleh penjaga. Ada tukang jaga tandas ni, macam kita sekarang ni lah contoh. Dilarang, jangan masuk kecuali jika engkau membayar uangnya. Maka Ibrahim bin Adham menangis dan berdoa, ya Allah, seorang untuk masuk ke rumah syaitan tidak diizinkan tanpa upah. Maka bagaimana aku akan masuk ke tempat para nabi dan siddiqin tanpa upah, yakni percuma? Sudah pasti ada mahar, menggunakan modal yang begitu besar, sahabat-sahabat muslimin muslimat. Allahu Akbar, hanya tak dapat masuk dalam tandas menangis kerana mengenangkan dirinya ni. Nak masuk tandas pun kena bayar, ini kan lagi nak masuk syurga, sudah pasti bukan pakai duit kita. Tapi apa yang kita nak persembahkan kepada Allah? Allahu Rabbi, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Ini benda-benda macam ni yang kalau kita baca memanglah jauh sangat rasanya kita dengan mereka ni. Apa kata Yahya Mu'az Ar-Razi? Meninggalkan dunia ni berat, tetapi meninggalkan syurga lebih berat. Sedang maharnya syurga ialah meninggalkan dunia. Berapa ramai kita yang sanggup berpisah dengan dunia? Allahu Rabbi. Ramailah hari ni yang menonton Datuk akan kata, cuba Ustazah tu buang semua dunia yang ada. Kunci kereta mai bagi kat saya, kunci rumah pergi bagi dekat Dr. Izwan. Contoh kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tidak berjiwa seperti yang disebutkan oleh Dr. Izwan tadi, dinukilkan, dirakamkan dalam Al-Quran, hadiah agung kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tengoklah bagaimana merebut setiap peluang tu. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, kita tak sampai level itu. Wallahi doktor, saya tak mampu untuk sampai tahap itu. Tapi di mana hati kita saat ini? Okey, bila disebutkan Allah, kenapa ada solat di tengah malam itu sunat, sedangkan dah ada solat fardu? Kenapa ada solat-solat sunat? Allah tu maha baik, tidak memaksa kita untuk bangun di tengah-tengah malam. Tapi bezanya melafaz Allah seorang diri tanpa diperhatikan oleh sesiapa, kita rasa Allah yang memperhatikan kita saat kita bersunyi-sunyian itu. Bohonglah saat kita beristighfar, sahabat-sahabat. Tak jatuh air mata penyesalan. Tak lama kita dalam sujud meratap rintih dengan Allah, ampunkan aku ya Allah.
Lebih-lebih lagi saat keliling kita, kematian tu semakin dekat dan dekat. Hari ni kita diberitahu oleh Allah, budak kecil pun boleh mati. Yang duk viral selama ni boleh mati. Siapa engkau untuk tidak mati dan menangguhkan kematianmu? Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat, macam mana kita nak sebut nama Allah tu dengan jiwa? Kenallah Allah tu sungguh-sungguh. Macam mana kita nak tolak sungguh-sungguh diri kita untuk bersiap-siap ke dalam syurga tu? Supaya kita tahu cara. Menangis kita kerana takutkan Allah, ibarat kalau kita takung air mata kita tu dengan gelas. Dapat satu gelas cukup. Satu gelas ini dibawa oleh malaikat Allah untuk memadamkan api neraka Allah. Itu sahaja caranya. Tak boleh dipadamkan dengan apa-apa kecuali air mata keinsafan dan takwanya seorang hamba kepada Allah. Aku takut nak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Sebab itu bila kita mengulang-ulang waqina azabannar, kalau boleh jangan sekali je kalimah tu. Dengan getaran suara, takutnya aku untuk dimasukkan ke dalam neraka-Mu, maka hindarkan aku dari neraka ya Allah. Hindarkan aku dari neraka ya Allah, hindarkan aku dari neraka. Ini Anas bin Malik. Suruh kita ulang 3 kali doa nak masuk syurga, 3 kali nak minta hindar dari neraka, 3 kali. Bila dah pengulangan ni maksudnya sungguh-sungguh. Ini kita punya waqina azabannar ni sambil kutil-kutil kuku. Besok Jumaat potong kuku lah. Sahabat-sahabat, tak ada rasa. Kenapa? Sebab kita tak cinta. Tapi orang yang cinta, Masya Allah, tak tahulah doktor mengalami ke tidak kan. Tak payah nampak orang, nampak bumbung rumah pun cukup. Mak, ada nak beli barang lagi? Ada nak beli barang lagi, Mak? Mak kata tadi dah pergi dah, buat apa nak pergi lagi? Sebab rumah boyfriend tu lalu nak pergi kedai runcit. Tanya lagi, nak beli apa lagi? Maksudnya tengok rumah pun jadilah. Hari ni orang yang cinta syurga, tengok orang-orang soleh, aku nak kawan dengan orang soleh. Tengok orang-orang yang tak beramal soleh, ya Allah, aku tak nak sebab aku takut terjebak kepada perangai-perangai yang Allah murka. Macam mana aku nak masuk syurga? Nabi dah ajar elok dah. Kurang-kurang kita berkawan dengan orang soleh macam kita berkawan dengan penjual minyak wangi. Balik nanti mak tanya, hang duk pi beli minyak wangi berapa botol ini? Sebenarnya kita duk tumpang lepak depan dalam kedai kawan kita yang jual minyak wangi. Maknanya terpalit sama. So tempias-tempias tu insya-Allah sikit-sikit sebab kita bukan Abu Bakar. Kita bukan nama-nama yang disebutkan tadi. Tetapi sahabat-sahabat muslimin muslimat, jom saya minta kita mulakan, jangan henti majlis ilmu. Kalau Dr. Datuk Hassan Hadi sahaja, sahabat-sahabat ayahanda kita, Allahu Akbar, tak jemu-jemu. Saya kata macam mana dia boleh sekali duduk record untuk 50 siri TikTok tu. Sahabat-sahabat, umur macam ni doktor, lepas daripada Datuk bagi tahu hari tu saya lepas tu duk ngumpat Datuk Hassan Hadi lah dengan suami saya. Macam mana bang, kita ni umur 40-an macam ni. Jadi saya cuba nak lawan juga. Kita tak apalah duk pakat berlawan dalam bab-bab kebaikan ni. Sebab lagi kita ulang cakap, lagi kita merasa malu. Aku dah buat ke tidak apa yang aku cakap ni? Sahabat-sahabat, lagi ramai orang memerhatikan, lagi ramai orang berkongsi, sebenarnya Allah sedang bagi signal warning dekat kita. Kan? Yang mu cakap tu mudah buat dah. Sebab kecelakaan yang paling besar dari Allah kalau kita hanya cakap tapi kita tak buat. Ya Rabb, nastaghfirullah. Okay, jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat, jatuhkan air mata penyesalan. Kita tak mungkin patah balik ke belakang. Kita nak berjalan untuk masa depan kita. Dan apa yang Allah sebut dalam Quran perkataan ghad, esok tu. Bukan esok hari Jumaat, esok bila hari jadi kita, hari merdeka, hari kabinet diumumkan. Bukan. Tapi esok tu adalah bagaimana kita di hari kita bertemu dengan Allah. Itulah dia yaumul akhirah. Jadi sahabat-sahabat, pastikan bila pengakhiran itu baik, insya-Allah itu pintu gerbang. Mati tu pintu gerbang kepada alam akhirat. Alam barzakh tu baik, seterusnya tu akan baik. Bangkit di mahsyar baik, titian siratnya baik, mizannya baik, masya-Allah, masuk ke syurga tanpa hisab, penuh kebaikan dan akhirnya menatijahkan syurga tempat berhimpunnya orang-orang baik. So kena start dengan apa? Kita kena jadi orang baik. Selagi kita bertuding jari hak tu tak baik tu. Sebab suami saya tak baik lah, saya tak baik Ustazah. Sebab anak-anak saya belum baik lah, saya tak baik. Semua sibuk. Kalau mereka dah jadi Saidina Ali, pasti saya jadi Fatimah Az-Zahra. Duk pakat tujai gitulah. Akhirnya tak jadi. Belajar macam-macam dah ni sahabat-sahabat. Ramai dah Fatimah Az-Zahra ni yang sedang menonton. Tapi saya simpan dulu Ustazah. Nanti bila suami saya jadi Saidina Ali, baru saya nak jadi Fatimah Az-Zahra. Rugilah.
sedang dalam penantian mereka-mereka keliling kita nak jadi baik tu, harus bermula dengan kita dulu, insya-Allah. Kalau kita mengenal semua ini, Datuk, tak ada ruang untuk kita tidak menangis dan bergetar hati kita bila disebutkan nama Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, masya-Allah tuan-tuan. Juga tuan-tuan, syarat dengan saranan-saranannya tuan-tuan dan puan, dengan saranan-saranan yang tidak disedari tuan-tuan dan puan, Ustazah kita telah, Ustazah Zai kita tuan-tuan, telah mengemukakan insya-Allah pandangan ikhlas beliau tentang tuan-tuan macam mana caranya untuk kita mengisi. Syurga ni luas tuan-tuan, syurga sangat-sangat luas. Tak mungkin kita dapat menggambarkan dalam peta dunia, tak mungkin kita dapat menggambarkan dalam kiraan dunia ni betapa luasnya syurga tuan-tuan dan puan. Mari kita isi syurga yang luas tuan-tuan. Tuan-tuan isi syurga yang luas, Hasan Ali isi syurga yang luas, Ustaz Zazah Zai isi syurga yang luas, Dr. Izwan DIY Dr. Izwan Yusof tuan-tuan mengisi syurga bersama anak kita, isteri kita, abang kita, adik-beradik kita, dan insya-Allah tuan-tuan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita buat tuan-tuan. Tua dah tua bangka macam saya ni dah nak mati dah tuan-tuan, tapi memikirkan tuan-tuan insya-Allah dirinya, sahabat-sahabatnya, keluarganya, jiran tetangganya, barisan-barisan umat tuan-tuan dan puan, kalau dapat disyurgakan mereka tuan-tuan dengan doa. Doa kita sampai mengalir air mata tuan-tuan dan puan. Inilah tugas tanggungjawab kita. Inilah tugas dakwah kita. Inilah tugas untuk agama kita tuan-tuan. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, bantulah agama Allah. Berdakwahlah, bantulah agama Allah. Hidupkan agama Allah. Berjuang untuk agama Allah. Nescaya Allah tetapkan pendirian kamu dan berikan kekuatan kepada kamu insya-Allah. Inilah tuan-tuan yang kita sedang usahakan dalam umur yang lanjut macam saya ni tuan-tuan. Tapi masih boleh bercakap. Pemikiran saya masih koheren tuan-tuan. Masih dapat mengingat, masih dapat menghafal sikit-sikit tuan-tuan. Masih dapat mengulas dan sebagainya. Inilah yang nak ditampilkan tuan-tuan. Saya ingat lagi tuan-tuan macam mana saya bersama dengan almarhum Harundin, almarhum Ismail Kamus, almarhum Hasan Din, almarhum Hashim Yahya, almarhum Ishak Baharum, dan ramai lagi tuan-tuan yang saya jadi moderator selama 6 tahun tuan-tuan. Dengan mereka punya seronok tuan-tuan. Tiap-tiap minggu seronok, looking forward, almost looking forward. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, not for the money of it, not for the money of it. Ada masanya kita dermakan saja tuan-tuan, dermakan saja. Bukan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah program itu begitu popular tuan-tuan. 6 tahun tak ada program termasuk wayang-wayang, termasuk filem-filem tu tak dapat menyaingi Forum Perdana Ehwal Islam tuan-tuan. Jadi inilah saya ingat berkat perjuangan teman-teman yang dah pergi tuan-tuan. Tinggal saya terkunting-kunting ni, mungkin ada 1-2 orang lagi yang masih hidup lagi tuan-tuan. Inilah perjuangan kita. Dan sekarang ni kita ada internet. Kita menggunakan kemudahan internet ni tuan-tuan. Masya-Allah. Saya nampak. Kalau saya ke masjid, yang mendengar saya 10 orang, 20 orang, tuan-tuan. Sekarang yang mendengar saya ribuan orang, tuan-tuan. Ribuan yang sedang menuntut, tuan-tuan. Inilah kehebatan internet, tuan-tuan. InsyaAllah yang kita manfaatkan untuk agama Allah. Kita harap jaluran internet, network internet, tuan-tuan, rangkaian internet, ini jugalah rangkaian syurga menuju Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, yang akhirnya, jangan lupa, tuan-tuan, pukul 10.30 malam ni, 10.30 ni, tuan-tuan, kita uploadkan tuan-tuan, saya dah rakam 20 siri dah tuan-tuan. Apa dia? Beberapa kelemahan, beberapa kesilapan mendidik anak. Beberapa kesilapan mendidik anak dan cara-cara mengatasi kesilapan itu tuan-tuan. Antara bukunya saya dah tulis tuan-tuan, tahun 2008 dulu saya tulis buku tu tuan-tuan. Dan saya gabungkan dengan tulisan Abdullah Ulwan tuan-tuan yang dikatakan Tarbiyatul Aulad. Itulah intisarinya yang saya ambil untuk persembahkan tuan-tuan. Malam ini pertama kali, siri yang pertama malam ni tuan. Pukul 10.30 kita uploadkan. Bukan panjang tuan-tuan, 2 minit. Jadi tuan-tuan puan dapat tuan. Besok pagi tuan-tuan insya-Allah pukul 9. Pukul 9 pagi besok dalam TikTok juga. Ini semua TikTok tuan-tuan. Pukul 9 besok Mahkota Cinta tuan-tuan. Mahkota Cinta. Kita cerita tentang cinta Allah, cinta Rasul, cinta kita kepada Allah. Kita cinta Allah, Allah cinta kepada kita. Kita cerita besok. Itu pukul 9 tu. Itu live. Yang itu live. Yang malam ini pukul 10.30 tu, itu video tuan-tuan dan puan. Lepas tu pukul 10.30 pagi besok. Lepas pukul 9, pukul 10.30. Ini video tuan-tuan. Apa dia? Amalan kenit, pahala melangit. Amalan kenit, pahala melangit.
saya sudah merakamkan dekat-dekat 50 dah tuan-tuan rakaman. Ini tuan-tuan pun juga dalam 2 minit, 3 minit, 2 minit, 3 minit. Begitu saja tuan-tuan dan puan. Lepas tu besok pada pukul 5.30 petang. 5.30 petang hari yang sama besok tuan. Hari-hari 5.30 petang tuan-tuan. Saya cerita tentang macam mana kita nak menangani kita punya gadget tuan-tuan. Ketagihan gadget. Saya sebutkan tentang ketagihan gadget dan saya bagi tuan-tuan insya-Allah daripada bacaan saya cara untuk menangani ketagihan gadget di kalangan anak-anak, di kalangan dewasa, di kalangan orang tua dan sebagainya. Macam mana kita menanganinya. Dan akhirnya tuan-tuan menjak pukul 10.30 malam ni, tuan-tuan pergilah kepada TikTok, pergi Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, tuan-tuan akan dapati insya-Allah siri yang pertama akan diudarakan insya-Allah. Saya daripada tuan-tuan nampan besok hari Sabtu tuan-tuan. 3 hari je lagi, 3 hari hari Sabtu, 28 hari bulan, webinar yang kedua. Webinar pertama saya dengan Ustaz Hazai. Saya ingat Ustaz Hazai tuan-tuan, insya-Allah videonya sedang pun diedarkan tuan-tuan nampan insya-Allah. Dan ini webinar yang kedua tajuknya Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim. Exactly macam tajuk yang kita bincang malam ni tuan-tuan. Tapi lebih mendalam lagi tuan-tuan. Oleh kerana kita 3 jam nanti membincangkan tajuk itu insya-Allah. Tuan-tuan percuma tuan-tuan. Daftarlah. Bagi nama kepada saya, kepada Nisah, kita punya pegawai ke atau saya, tuan-tuan nama, nombor telefon, email. Kalau email tak ada pun tak apa, bagi alamat tuan-tuan dan puan. Kita nak postkan sijil nanti selepas ini insya-Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan ya, jangan lupa tuan-tuan sijil wakaf. Saya tak jemu-jemu tuan-tuan. Insya-Allah tidak akan jemu. Sampai mati pun saya tidak jemu. Inilah janji saya dengan Allah. Apa yang ada, bernafas saya, bernyawa saya adalah untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sijil wakaf RM10, RM50 dan RM100 tuan-tuan dan puan. Dermalah tuan-tuan, dermalah. Kalau tuan-tuan kata sempit, dan tuan-tuan hadis mengatakan masa sempit itu kita menderma, itulah yang terbaik dari kedermawanan kita tuan-tuan dan puan insya-Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan kita harapkan insya-Allah kita punya Telegram tuan-tuan, jangan lupa Telegram. Jangan lupa kita ada tuan-tuan dan puan, kita dah paparkan hampir semua daripada media sosial ni kita ada. Kita ada Twitter, kita ada YouTube, kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada TikTok, kita juga ada Telegram, tuan-tuan dan puan insya-Allah. Kenapa kita buat macam itu? Sebab macam Dr. Izwan kata, kita nak pergi merata tuan-tuan. Yang kanak-kanak macam ini, yang pemuda macam ini, yang dewasa macam ini, yang tua macam ini. Sebab kita punya internet media sosial ni ada segmen-segmen populationnya, ada segmen-segmen peminatnya tuan-tuan dan puan, yang kita kena cover peminat-peminat itu insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita ucapkan terima kasih kepada Ustazah Zai. Kita jumpa lagi nanti insya-Allah tuan-tuan dan puan. Terima kasih kepada DIY Dr. Izwan Yusof. Saya nak panggil DIY sekarang. Ustazah Zai dengan DIY. Tuan-tuan dan puan, seronok DIY ni pasal kita biasa dengan DIY ni tuan-tuan dan puan. Saya pun tak teringat baru malam ini. It occurs to me, It strike my mind malam ni bila doktor sebut DIY itu. Insya-Allah Dr. DIY dan tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, insya-Allah jumpa lagi malam ni, malam Jumaat. Doa tuan-tuan. Tuan-tuan doa untuk saya tuan-tuan. Doa untuk yayasan saya. Doa untuk yayasan ini tuan-tuan. Supaya apa yang kita ajak-ajakkan itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita hendak. Supaya komplek Anjuran Khatimah itu akan tegak tuan-tuan. Akan tegak nanti tuan-tuan. Insya-Allah. Tadi kita berbincang tuan-tuan dengan satu kumpulan Rabbani tuan-tuan Ketua dia datang berbincang dengan saya macam mana mempromosi. Maka mereka mempromosikan melalui Rabbani tuan-tuan. Zaman asri tuan-tuan, zaman ahli penyanyi asri itu, penasyid asri tuan-tuan. Macam mana mereka mempromosi tuan-tuan. Banyak perkara yang dipromosikan, melibatkan orang-orang korporat dalam negeri dan luar negeri dan sebagainya. Mereka akan bantu kami tuan-tuan di yayasan ini untuk mempromosikan komplek Anjung Husnul Khatimah insya-Allah. Tadi baru kita bincang panjang lebar dengan mereka tuan-tuan dan puan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, saya harap tuan-tuan bersama dengan kita malam ini, malam besok dan malam seterusnya sampai bila-bila pun kita sudah bersiaran hampir 2 tahun. Terima kasih kepada mereka yang mengikuti, terima kasih kepada mereka yang istiqamah, terima kasih kepada mereka yang menyebarkan. Jangan lupa tuan-tuan like and share. Every time when we are on the air, please do tuan-tuan, do the little job. What is the little job? Sebarkan, like and share. Cukup setakat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Suluh Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Suluh Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjung Suluh Khatimah.